merupakan kelas gantian pada minggu kelima, sebab ada 2 kali kelas kita tak hadir. InsyaAllah kita akan habiskan pada minggu kelima ini. Pada hari ini insyaAllah seperti yang kita janjikan, kita akan mempelajari sifat huruf berserta huraian, berserta dengan huraian bagi sifat tersebut, huraian bagi sifat tersebut. Kita lihat pada satu persatu, yakni apakah yang dimaksudkan dengan sifat ataupun sifat pada bahasa. Kalau kita lihat perkataan sifat ataupun makna sifat daripada segi bahasa adalah yakni bersifat umum, yakni sesuatu keadaan ataupun barang yang berdiri pada sesuatu yang mempunyai makna, seperti hitam, putih, tinggi, rendah dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan? Yakni sesuatu item ataupun benda yang mempunyai sesuatu keadaan, yang mempunyai sesuatu makna. Apa-apa sahaja benda. Contoh handphone. Contoh handphone mempunyai handphone itu adalah barang, tetapi mempunyai sifat yang pelbagai. Contoh, setiap handphone, contoh kalau kita ada telefon bimbit, setiap telefon bimbit kita mempunyai barang yang berlainan ataupun sifat yang berlainan. Contoh utamanya warna. Warna handphone berbeza. Ada yang pilih warna merah, ada yang pilih warna biru dan sebagainya. Ada juga contoh umpamanya kereta. Barang itu kereta yang berdiri pada satu yang mempunyai makna. Maksudnya kereta ada pelbagai sifat. Ada kereta yang sifatnya boleh pergi jauh, ada kereta yang tidak mampu untuk pergi jauh. Itulah makna sifat daripada sudut bahasa. Daripada segi istilah, bila kita telah masuk kepada istilah, maka ia telah masuk ataupun merujuk kepada hukum tajwid, yakni cara menekan atau menyekat udara atau suara ketika bunyi huruf dilafazkan, sama ada meninggikan, yakni mengangkat lidah, menyaringkan suara dan sebagainya. Bermaksud daripada segi istilah, yakni cara menahan suara ataupun mengeluarkan udara, ataupun meninggikan lidah dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri yang kita tahu, yang kita mesti belajar bagaimana untuk membunyikan sesuatu huruf, kerana sesuatu huruf mempunyai sifat yang berbeza. Walaupun huruf ini mempunyai tempat lahir yang sama. Kadang-kadang kita mempunyai seorang anak ataupun 2 orang anak, walaupun lahir pada hospital yang sama, tetapi setiap anak mempunyai sifat yang berbeza. Tidak semestinya lahir pada hospital yang sama mempunyai sifat yang sama. Setiap anak mempunyai sifat yang berbeza. Begitulah juga huruf. Contoh umpamanya, kita pergi kepada huruf yang berada di pangkal halqi ataupun di bawah halqi ataupun di bawah leher. Huruf yang berada di leher paling bawah ini ataupun pangkal halqi, huruf yang keluar adalah huruf hamzah dan huruf ha. Yang keluar daripada bawah huruf hamzah dan huruf ha. Tetapi huruf hamzah dan huruf ha mempunyai sifat yang berbeza. Hamzah sifatnya suara kita akan tertahan, a, i, u. Tetapi ha mempunyai suara yang terlepas, i, u. Setiap daripadanya berbeza. Oleh sebab itu, sifat ini akan menentukan cara sebutan huruf tersebut dengan lebih tepat. Ulama tajwid menyatakan bahawa ada 3 faedah mengetahui sifat-sifat huruf. Ulama tajwid menyatakan bahawa ada 3 faedah mengetahui sifat-sifat huruf. Apa faedah-faedah dia? Yang pertama, dapat membezakan antara huruf-huruf yang berkongsi pada satu makhraj.
Yakni makhraj ni dalam segi bahasa Melayu dia panggil tempat keluar huruf. Tempat lahir dia kat mana? Contoh, sebagai contoh, huruf yang keluar pada anak tekak, keluar padanya dua huruf, yakni huruf kha dan huruf ghain. Keluar padanya huruf kha dan huruf ghain. Okey, baiklah. Walaupun kedua-duanya lahir pada tempat yang sama, tetapi kedua-duanya mempunyai sifat yang berbeza. Sebab itu huruf kha ada dia panggil suara terlepas, dia panggil hamas, yakni suara terlepas. Akh, ikh, ukh, akh, ikh, ukh. Manakala huruf ghain tidak ada angin, dia hanya bersifat rakhawa, yakni suara kita akan terlepas. Au, iu, au, iu, itu sahaja. Ya, jangan samakan dengan huruf kha. Okey, yang kedua, dapat mengetahui antara huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Kita dapat mengetahui huruf-huruf yang kuat ni, huruf-huruf yang betul-betul berpegang pada makhrajnya, dipanggil huruf-huruf yang tebal ataupun huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang lidah terangkat. Dan dapat memperelokkan sebutan lafaz huruf yang berlainan makhrajnya. Ini secara umum kenapa kita perlu belajar sifat huruf. Sifat huruf hijaiyah ada 17 mengikut kebanyakan pandangan ulama tajwid dan dibahagikan kepada dua bahagian. Sifat berlawanan ada 10 sifat dan ada 5 pasangan. Okey, untuk kita mengetahui sifat-sifat ini apa dia, mestilah kita kena hafal ataupun kita kena faham istilah. Sebab dengan istilah inilah kita dapat mengetahui perbezaannya. Dapat mengetahuilah istilah ataupun perbezaannya. Okey, baiklah. Sebab kat sini bab yang ke-9 dan yang ke-10 ni dia saling berkaitan. Sebab tu saya sekalikan. Okey. Yang berlawan, jahar, lawannya hamas. Syiddah, lawannya rakhawah. Di antara ketengah-tengahnya ada dipanggil tawassut atau bainiyah. Isti'la lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Kemudian itbaq lawannya infitah. Idlaq lawannya ismat. Yang ini lima apa? Ada 10 sifat berlawanan. Dan sifat tiada berlawanan, yakni sifat tunggal. Kejap, ada orang call jap.